Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-40. Apa berlaku kepada Yeremia? Mari kita mendengarnya. Tuhan berfirman kepada aku selepas Nebuzaradan, panglima tentera itu, membebaskan aku di Ramah. Aku telah dibawa ke di situ dalam keadaan terbelenggu bersama-sama semua orang dari Yerusalem dan Yahuda yang dibawa sebagai orang tawanan ke Babilonia. Panglima tentera itu membawa aku ke tepi lalu berkata, Tuhan Allah kamu mengancam negeri ini dengan kemusnahan. Sekarang Tuhan telah menepati firman-Nya. Semua itu berlaku kerana bangsa kamu berdosa kepada Tuhan dan tidak taat kepadanya. Saya akan membebaskan kamu dan melepaskan belenggu dari lengan kamu. Jika kamu mahu, kamu boleh ikut saya ke Babilonia dan saya akan memelihara kamu. Tetapi jika kamu tidak mahu, tidak mengapa. Di seluruh negeri ini, kamu bebas pergi ke mana sahaja kamu hendak. Yeremia. Apabila aku tidak menjawab, Nebuzaradan berkata, baliklah kepada Geldaya anak Ahikam, cucu Safan, yang telah dilantik oleh Raja Babilonia menjadi Gubernur kota-kota Yahuda. Kamu boleh tinggal dengan dia dan hidup bersama-sama rakyat atau pergi ke mana-mana sahaja kamu mahu. Selepas itu, dia memberi aku hadiah dan bekal makanan. Lalu dia melepaskan aku. Aku pergi kepada Geldaya di Mizpah dan tinggal bersama-sama rakyat yang masih di negeri itu. Geldaya, Gubernur Yahuda, ayat 7. Beberapa orang pegawai dan askar Yahuda masih belum menyerah diri. Mereka mendengar bahawa Raja Babilonia telah melantik Geldaya menjadi Gubernur negeri itu, dan semua rakyat yang paling miskin di negeri itu yang tidak dibawa ke Babilonia diserahkan ke bawah kuasanya. Oleh itu, Ismail, anak Nentaya, Yohanan, anak Korea, Saraya, anak Tanhumet, anak-anak Ifai, orang Netofa, dan Yezanya, orang Makkah, pergi bersama-sama anak buah mereka menghadap Geldaya di Mizpah. Geldaya berkata kepada mereka, saudara-saudara tidak perlu takut menyerah diri kepada orang Babilonia. Menetaplah di negeri ini dan berkhidmatlah kepada Raja Babilonia. Saya jamin bahawa kamu akan selamat. Saya sendiri akan tinggal di Mizpah dan saya akan mewakili saudara semua apabila orang Babilonia datang. Saudara-saudara boleh tinggal di pekan-pekan dan menyimpan wain, buah-buahan dan minyak zaitun. Sementara itu, semua orang Israel di negeri Moab, Amon, Edom dan negeri-negeri lain mendengar bahawa Raja Babilonia telah membenarkan sesetengah orang Israel tinggal di Yahuda dan bahawa raja itu telah melantik Geldaya menjadi gubernur mereka. Oleh itu, mereka meninggalkan tempat-tempat mereka tercerai-cerai lalu kembali ke Yahuda. Mereka datang kepada Geldaya di Mizpah dan di sana mereka menyimpan banyak wain dan buah-buahan. Dalam ayat 13, Geldaya dibunuh. Apa terjadi? Mari kita mendengarnya. Selepas itu, Yohanan telah
dan pemimpin-pemimpin askar yang belum menyerah diri datang kepada Gedaliah dan berkata kepadanya, "Tidakkah tuan tahu bahawa Raja Balis dari Amon telah mengutus Ismail untuk membunuh kamu?" Tetapi Gedaliah tidak percaya. Kemudian Yohanan berkata kepadanya dengan sembunyi-sembunyi, "Benarkanlah saya membunuh Ismail. Tiada sesiapa pun akan mengetahuinya. Mengapakah dia dibiarkan membunuh tuan? Hal itu akan menyebabkan semua orang Yahudi yang telah berkumpul dengan tuan tercerai-cerai semula. Dan bencana akan menimpa semua orang yang masih tinggal di Yahuda." Tetapi Gedaliah menjawab, "Jangan lakukan niat itu. Kata-kata kamu tentang Ismail itu tidak benar." Ya. Adakah ia benar atau tidak? Kita mahu mendengar selanjutnya. Ya. Ini adalah Yeremia babak ke-40. Apa yang terjadi kepada Yeremia dan di mana Yeremia tinggal pada masa itu. Okey, sekian, terima kasih. Shalom.